Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 16 Kenegaraan Malaysia C akan menerangkan tentang assignment pertama kami secara ringkas dalam video ini. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang dan yang pertama adalah Nur Syazliana Damia binti Halim memegang nombor matrik 287260 dan yang kedua adalah Nur Bahia binti Basharuddin memegang nombor matrik 287264 dan yang ketiga adalah saya sendiri iaitu Nur Fatihah binti Zainal memegang nombor matrik 287354 dan yang terakhir adalah Fabilia Laura Lawrence memegang nombor matrik 286524. Dalam video ini akan menunjukkan bahawa kumpulan kami telah memilih tema Malaysia Prihatin sewaktu membuat assignment ini. Dan tajuknya adalah Persepsi Rakyat Malaysia tentang Sifat Keprihatinan sewaktu era gelombang COVID-19. Jadi di sini saya ingin membentangkan tentang pengenalan. Malaysia adalah sebuah negara multinasional yang hidup dengan aman dan damai. Terdapat 3 bangsa utama di Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India. Malaysia juga telah menjadi sebuah negara contoh yang berjaya mengawal perpaduan antara masyarakat serta ekonomi. Masyarakat Malaysia merupakan masyarakat yang mementingkan moral dan etika. Bukan mudah bagi rakyat Malaysia untuk mengeluarkan kata-kata keji atau melakukan perkara yang tidak sepatutnya. Malaysia Prihatin bermaksud semua rakyat Malaysia bekerjasama terutamanya semasa wabak COVID-19 berlaku. Seluruh rakyat Malaysia bersatu padu tanpa memikirkan sebarang ideologi politik yang meliputi semua lapisan masyarakat. Kebimbangan kerajaan terhadap keutamaan kebajikan Malaysia juga meningkatkan kepentingan Malaysia melalui pengeluaran pakej ensiklopedia Prihatin Rakyat. Dunia dilanda wabak pandemik COVID-19 di setiap negara telah mengalami pecutan yang amat tinggi sehingga menimbulkan kerisauan terhadap rakyat Malaysia. Oleh sebab itu, pihak kerajaan telah menjalankan pelbagai langkah untuk menjaga kepentingan dan keharmonian negara. Oleh kerana situasi pandemik ini sukar dibendung, keprihatinan rakyat semasa awal pandemik dan sewaktu pandemik semakin meluas sehingga menimbulkan kesan yang positif terhadap masyarakat Malaysia. Seterusnya iaitu penyataan masalah. Kajian ini dijalankan untuk menyiasat sifat keprihatinan dalam masyarakat Malaysia. Keprihatinan ini perlu wujud dalam masyarakat untuk membina keharmonian dalam sesebuah negara, apatah lagi dalam era gelombang COVID-19 ini. Terdapat banyak faedah dari sifat keprihatinan iaitu boleh mengurangkan beban masyarakat yang memerlukan bantuan dengan pelbagai cara seperti pemberian atau sumbangan wang, makanan dan sebagainya. Salah satu keprihatinan kerajaan ialah sumbangan dari segi wang. Sebagai contoh, wang diberikan kepada peniaga juga dapat mengurangkan kerumitan peniaga membayar sewa tapak atau kedai untuk meneruskan hidup mereka. Selain daripada bantuan pihak kerajaan, terdapat juga bantuan daripada badan bukan kerajaan iaitu NGO seperti dalam pemberian bantuan dari segi makanan. Ini secara tak langsung dapat membantu mereka yang memerlukan sedikit sebanyak. Keprihatinan ini juga boleh memberi manfaat kepada sesebuah negara. Antara kebaikannya ialah mengeratkan perpaduan kaum dalam sesebuah negara. Sifat keprihatinan dalam diri individu itu perlu diwujudkan sejak awal. Seterusnya 3.0 yaitu tujuan dan objektif. Bagi tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk melihat persepsi masyarakat tentang sifat keprihatinan dalam menghadapi pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara pada masa kini. Dan bukan itu sahaja, kajian ini bertujuan untuk melihat keadaan masyarakat dalam menghadapi pandemik COVID-19 serta peranan kerajaan dalam membantu masyarakat yang memerlukan, khususnya golongan miskin tegar dan juga B40. Bagi objektif kajian ini pula terdapat 3 objektif kajian. Yang pertama adalah mengkaji langkah yang diambil oleh pihak kerajaan dalam membantu masyarakat yang memerlukan semasa pandemik ini. Yang kedua adalah membincangkan persepsi ataupun keprihatinan rakyat semasa di awal pandemik dan juga semasa pandemik memuncak. Dan yang ketiga adalah mengenal pasti kesan keprihatinan rakyat Malaysia dalam membendung penularan wabak COVID-19 ini. Seterusnya 4.0 yaitu metodologi. Bagi bahagian ini akan membincangkan tentang pelaksanaan kajian yaitu kaedah kajian, dan kaedah kajian ini digunakan yaitu kaedah kualitatif. Kaedah ini termasuklah penggunaan teknik seperti pemerhatian dan juga pengumpulan data daripada penyelidikan internet.
bagi pemerhatian pula, pemerhatian dijalankan adalah untuk melihat keadaan masyarakat pada masa kini. Dan pengumpulan data dilakukan melalui penyelidikan internet untuk mengumpul data tentang usaha-usaha kerajaan dalam membantu masyarakat sepanjang pandemik COVID-19. Dan sudah pasti maklumat yang diperolehi daripada internet adalah memenuhi ciri-ciri kesahihan dan juga boleh dipercayai, misalnya melalui laman sesawang, akhbar online dan sebagainya. Melalui kaedah kajian ini juga, objektif kajian berjaya dicapai setelah kami sebagai pengkaji telah membuat penilaian dan juga penambahbaikan terhadap maklumat yang telah kami perolehi. Antara langkah yang diambil oleh kerajaan dalam usaha membantu rakyat sewaktu pandemik COVID-19 ialah pelbagai inisiatif telah dilakukan oleh kerajaan. Rakyat Malaysia tidak kira peringkat telah terjejas akibat wabak pandemik ini. Oleh kerana situasi ini, kerajaan telah menyediakan pelbagai bantuan dan keperluan yang digariskan dalam pakej rancangan ekonomi yang diumumkan oleh kerajaan. Bantuan ini bertujuan untuk melindungi rakyat dan memberi perlindungan dan membantu dalam meredakan keadaan sewaktu wabak COVID-19 ini merebak. Selain itu, kerajaan juga telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan adalah langkah mencegah penularan COVID-19 terutama kepada pesakit yang dijangkiti oleh kenalan yang tidak dikenali. Perintah Kawalan Pergerakan di Malaysia memberi kesan positif apabila lebih daripada 95% orang ramai telah mengikuti peraturan. Contohnya, orang ramai mematuhi garis panduan kerajaan seperti sekatan perjalanan, tinggal di rumah, menjaga kebersihan dan banyak lagi. Pelaksanaan PKP penting untuk mencegah penularan COVID-19 bagi memastikan rakyat bebas daripada penyakit yang berbahaya ini. Di samping itu, kerajaan juga telah memelihara kesejahteraan orang awam. Penyebaran wabak COVID-19 telah menyebabkan masyarakat semakin prihatin terhadap keselamatan diri, anak dan keluarga. Kerajaan juga telah memutuskan bahawa semua perhimpunan seperti perhimpunan antarabangsa, acara sukan, acara sosial dan aktiviti yang melibatkan orang ramai ditangguhkan atau dibatalkan bagi mengelak penularan wabak COVID-19. Tegaslah bahawa langkah yang diambil oleh kerajaan ini bertujuan untuk melindungi rakyat Malaysia. Objektif yang kedua ialah membincangkan persepsi atau keprihatinan rakyat semasa awal pandemik dan sewaktu pandemik memuncak. Sewaktu awal pandemik, kami menyediakan 4 persepsi yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Pertama, rakyat mengalami kekeliruan dan tekanan psikologi di awal penyebaran COVID-19. Pelbagai tekanan timbul seperti takut kehilangan pekerjaan. Yang kedua ialah kewujudan golongan paranoid. Misalnya, wujud pembelian panik. Situasi ini boleh ditakrifkan sebagai tindakan membeli dalam kuantiti yang banyak dan komoditi tertentu kerana ketakutan secara tiba-tiba apabila pengumuman penutupan daripada kerajaan tersebar. Ketiga ialah rakyat menafikan penularan wabak COVID-19. Penyakit ini hanyalah penyakit biasa yang boleh dirawat dan tidak memerlukan rawat terapi oleh pihak kesihatan. Penyakit ini hanyalah penyakit buatan dan tidak berbahaya. Keempat adalah rakyat tidak mahu bekerjasama bersama pihak kerajaan. Hal ini terjadi kerana kurang kesedaran dalam diri dan mereka mempunyai pengetahuan cetek tentang isu COVID-19. Mereka masih dapat hidup dengan normal walaupun berdepan dengan pelbagai perubahan yang dianggap tidak menjejaskan kehidupan seharian mereka. Sudah hampir 2 tahun wabak ini hidup bersama rakyat menjadikan mereka mula menerima hakikat bahawa wabak berbahaya ini benar-benar wujud. Sewaktu pandemik memuncak, persepsi rakyat mula berubah. Contohnya, mereka mengamalkan gaya hidup bersih. Gaya hidup bersih adalah salah satu inisiatif untuk mengelakkan tubuh daripada dijangkiti virus COVID-19. Contohnya, membasuh tangan dengan kerap dan menggunakan pelitup muka dan hidung. Selain itu, rakyat juga mula menyokong tindakan pihak kerajaan. Segala keputusan yang diberikan diterima dengan baik dan positif. Contohnya, rakyat menerima suntikan vaksin yang diperintahkan oleh pihak kerajaan. Rakyat juga bertindak secara rasional dan tidak bersikap individualistik. Contohnya, rakyat mula mematuhi SOP yang telah ditetapkan demi menjaga kebaikan dan kesihatan bersama. Dalam bahagian ini pula saya akan menerangkan tentang objektif ketiga kami iaitu mengenal pasti kesan keprihatinan rakyat Malaysia dalam membendung
penularan COVID-19 ini. Kesan pertama adalah dapat mengurangkan tekanan hidup. Hal ini diperkatakan demikian kerana terdapatnya bantuan yang telah dihulurkan kepada masyarakat daripada pihak berwajib seperti pihak kerajaan atau NGO. Ini secara tidak langsung akan dapat mengurangkan kes bunuh diri dan dapat mengurangkan tekanan hidup masyarakat sewaktu penularan ini berlaku. Sebagai contoh, bantuan yang diberikan adalah dari segi pemakaian, pemakanan atau wang ringgit akan dapat mengurangkan beban masyarakat. Dan ini juga akan dapat mengelakkan masyarakat daripada menggunakan perkhidmatan alung untuk peminjaman wang. Perkara ini sebenarnya boleh membahayakan nyawa mereka sekiranya mereka tidak dapat membayar balik wang tersebut. Oleh itu, sifat keprihatinan ini perlu diteruskan sampai bila-bila. Kesan keduanya adalah dapat menyatupadukan kaum. Hal ini kerana bantuan daripada pelbagai organisasi berwajib telah diberikan secara sama rata kepada semua kaum di negara Malaysia. Sebagai contohnya, bantuan diberikan kepada kaum Cina dan India daripada kaum Melayu. Perkara ini akan dapat membuka mata dan minda masyarakat bahawa tiadanya diskriminasi kaum atau sikap pilih kasih sewaktu memberi bantuan ini. Perkara ini akan dapat mewujudkan suasana yang aman, harmoni dan makmur. Secara tidak langsung, ia akan dapat menaikkan nama negara kita kerana negara kita tidak akan wujudnya pergaduhan, rusuhan atau mogokkan seperti negara luar. Jadi, ini akan dapat dijadikan contoh kepada negara luar. Kesan yang ketiga pula adalah dapat meraih kebebasan. Hal ini kerana pihak kerajaan telah mengambil beberapa langkah untuk mengekang isu penularan COVID-19 di negara Malaysia. Pelepasan mutlak daripada ancaman wabak ini memerlukan usaha yang meluas oleh semua pihak. Sebagai contohnya, pihak kerajaan telah mengambil langkah seperti Perintah Kawalan Pergerakan kepada semua negeri. Dan langkah ini telah membuahkan hasil kerana negara Malaysia berjaya beralih ke fasa seterusnya iaitu PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan pada tanggal 31 Ogos 2020. Dan kesan yang terakhir pula adalah dapat mengekang penularan COVID-19 secara meluas. Hal ini kerana dengan kerjasama dan keprihatinan masyarakat, pihak kerajaan telah dapat mengurangkan penularan wabak berbahaya ini. Keprihatinan dan kerjasama komuniti merupakan sesuatu peranan yang penting untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini. Sebagai contoh, kita perlulah mengikut SOP yang telah ditetapkan seperti memakai pelitup muka, menjaga penjarakan sosial, kerap mencuci tangan dan selalu menggunakan hand sanitizer. Secara tidak langsung, ini akan dapat mengurangkan penularan COVID-19 di negara Malaysia. Sekian, terima kasih. Hasil daripada kajian ini telah menunjukkan bahawa terdapat pelbagai usaha yang telah diambil oleh pihak kerajaan dalam membantu masyarakat sepanjang pandemik COVID-19 ini. Dengan adanya bantuan yang telah diberikan oleh pihak kerajaan sudah pasti meringankan beban mereka, khususnya golongan-golongan yang memerlukan. Dan hasil daripada kajian ini juga telah mendapati bahawa terdapat juga pelbagai persepsi masyarakat tentang pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara pada masa kini. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat masyarakat ataupun rakyat yang memandang ke arah positif dan juga ada yang memandang ke arah yang negatif. Dan seterusnya adalah kajian ini juga telah membuktikan bahawa terdapat pelbagai perkara penting yang diperolehi daripada keprihatinan masyarakat Malaysia dalam menangani penularan wabak COVID-19 ini. Misalnya, terdapat juga golongan-golongan ataupun individu-individu yang murah hati dan turut membantu masyarakat yang memerlukan sepanjang pandemik COVID-19 ini. Dan akhir sekali iaitu secara keseluruhannya kita dapat lihat bahawa daripada kemunculan wabak COVID-19 ini telah memberikan impak yang besar kepada masyarakat, sosioekonomi dan juga politik negara. Dan oleh sebab itu kita sebagai masyarakat yang berada dalam era pandemik COVID-19 ini perlulah mematuhi segala peraturan ataupun arahan yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi membantu mengurangkan penularan wabak COVID-19 ini di negara kita. Sekian dan terima kasih.